Anda sedang menyaksikan episod SBD yang paling ganas Dan spicy. macam ayam KFC. Teh bokot dah KFC. Ayam Muiz. Ah? Ayam Muiz. Macam Muiz Hot Chicken. Walaupun kami tak ada sponsor. Sponsor us. Ya. Saya Sifuddin dari Sifuddin. Dan saya Rip daripada Roy. Hari ni kita nak bincang pasal anime versus anime. Anime tu? Anime? Ya, doh. Anime tu yang lukisan 2D tu Yang cantik kan? Biasa je. Cantik kan? Like 2D semua orang boleh lukis tu. Tapi lebih cantik dari 3D kan? 3D lebih detail, so lebih cantik lah. Tapi 2D lagi cantik kan? Tak. So itu apa bualan kita hari ni. Terima kasih kerana menonton. Betul. Like, share dan subscribe. Thank you Ren, like. Thank you Abang. Bagi gift. Thank you. Woi. Ikan paus. Haris. Oh, matur Wan. Terbaik dah Wan Ziko. Oh my. Dia bagi lion. Oh, Haris bagi lion. Haris. Kalau korang nak tahu Haris pergi mana, dia sakit perut tu. Semua orang sakit perut ni kenapa? Itu lah betul lah. Okay, so hari ni kita akan ada perbalahan anime versus anime. So korang di pihak yang mana? Ataupun korang neutral? #team anime please. #, of course lah, team anime. Betul. Nah, anime better. Anime. So okay, apa yang kau rasa anime tu better? Apa yang kelebihan anime ada yang anime tak ada? Anime somehow walaupun dia lukisan je, Of course dia boleh keluarkan emosi dengan lebih efektif. Nak tanya korang korang pernah tengok anime yang buat yang kapal dalam anime bagi kau nangis? Jawab sekarang, pernah tak? Tak pernah. Somehow dalam anime, so maksudnya benda tu bagi kita rasa sedih. Anime tu hanya ada scene kapal je yang boleh buat sedih. Tak ada scene lain yang boleh buat sedih. Korang pernah tengok Sikit-sikit kapal. Korang pernah tengok tak scene anjing campur manusia yang buat korang rasa marah dan sedih? Ada tak dekat anime? Tak ada. Mestilah tak ada sebab benda tak logik. Adakah anjing manusia? Busuk betul. Oh yelah ya, alien kepala kotak logik. Ada. Super agent yang pakai masuk dalam mata, masuk jadi Sharingan. Lupa pula. Kalau anime bagus sangat. Kenapa ada Sharingan? You know what? Shout out to Magnificent. Oh my god, you know. Sorry no. Okay, you know what? Benda-benda macam tu kan, itu somehow sebab ada dia punya pencipta tu suka. Like, memang benda tu boleh ambil sebagai inspirasi. Betul, tak tipu. Tapi kalau betul lah anime tu hebat, kenapa dia tak buat like Sharingan ke apa, ataupun like apa kapal, like something yang anime tiru, Pausfera ataupun Devil Fruit. Kenapa anime tak buat dalam bentuk 3D? Kenapa lukis je? Nampak? Walaupun anime boleh katakan ambil inspirasi daripada anime, tapi dia improve dari segi kualiti, dari segi grafik untuk benda tu lagi cantik. Kalau betul lah anime tu hebat, kenapa dia tak buat 3D? Kenapa masih kekalkan 2D? Like, itu menunjukkan anime lagi maju lah dari segi teknologi. Yes. Technology. Oh my god. Tak ada. Sebenarnya reason anime ni buat 3D sebab dia nak tiru Hollywood. Tak ada originality. Hampus aku. Kena kecam saya nanti. Tapi anime ada dia punya style sendiri. Kita tengok Avatar The Last Airbender. Semua orang panggil itu anime, tapi sebenarnya itu bukan anime sebab anime ni adalah animasi dari Jepun, anime. Avatar The Last Airbender tu orang putih buat, orang US buat. Tapi kita still panggil dia anime. Sebab apa? Sebab dia ikut style anime. 2D animation is anime. 3D animation semua orang buat. Okay? Malaysia buat, US buat, UK buat, Uganda buat, Ivory Coast buat. Aku sebut yang negara Afrika, suka hati aku je. Tapi my point is, anime is more original. Boom! More original. Mic drop! Dia kata more original. Dari segi? A lot of things, man. Banyak benda. Contoh?
Dari segi jalan cerita banyak originality, dari segi style penggunaan kuasa kalau ada shonen, dari segi apa music, diorang punya J-pop sendiri which is like iconic dalam satu dunia orang suka. Sekarang ni tengah trend dekat TikTok lagu Bling Bam Bam Bond tu kan. Bling bam bam bling bam bam bling bam bam bam. Ada ke lagu luaskan kuasamu, lepaskan kuasamu, ada ke masuk TikTok viral? Tak kan? Okay, bye. Aku tak ada. Tadi dia kata pasal originality kan. Kalau nak kata pasal originality, sekarang anime dah banyak terapkan ataupun suntik keaslian keunikan Malaysia. Dekat anime ada ke apa bangunan red building ada ke? Ada ke dekat anime Karipap? Tak ada. Ada ke anime buat like kuih-kuih ataupun bagi salam assalamualaikum ataupun be careful, ada ke? Tak ada. Tak ada. Hanya Malaysia sahaja yang buat. Nampak? Originality Malaysia tu dah start ada. So bukanlah nak kata Jepun anime je ada originality. Tak ada. Adakah kita 100% meniru Jepun? Tidak. Hanya mengambil inspirasi. Ya, ada. Dalam anime ada Twin Tower, KLCC. Dalam anime ada Kuantan. See, kau nampak? Siapa yang ambil inspirasi daripada siapa sekarang ni? Kenapa dia nak datang Malaysia? Why? Sebab dia tahu animasi Malaysia maju. So, diorang pelan-pelan, slow-slow nak masuk dalam industri Malaysia untuk collab dari segi animasi lah. Nampak ke benda tu? Oh, nampak. Nampak kan? Cuba sikit mata tu. Nampak kan? Dia macam ni tau. Jepun ni anime, diorang appreciate je lah dengan Malaysia. Sebab kalau kita pergi tengok anime kan, kalau kita tengok anime lah, tak seorang tu, kalau kita tengok anime, dia Malaysia tu macam list baru lah dalam negara-negara yang dia dah visit lah. Kalau kita tengok macam saya tak pernah tengok Jojo, tapi Jojo ada pergi kat Itali, ada pergi negara-negara Eropah. Lepas tu Amerika pun banyak. Macam cerita My Hero Academia, dia ada macam buat konon dekat Amerika, dekat San Francisco. So Malaysia tu like one of the country yang sekarang dah ada dalam lokasi anime lah. So anime dia macam tu, dia lebih global. Okay, sebab tu My Hero Academia tu keluar debut dia bila? First season. about 10 years ago maybe? 10 years ago? 10 tahun lepas ha? I'm not sure bila My Hero keluar, korang komen tapi ni yang dekat Amerika ni movie pertama dia. So maksudnya dia macam dia lebih global lah. Macam Malaysia kan, anime, sebab kita anime dia kena dalam Malaysia dulu. Yalah, buat bahasa Jepun pun orang dah kecam kan. So dia kena dalam Malaysia dulu. Sebab dia masih kat level tu lagi. Orang masih belum mentality belum terbuka lagi. So anime lain. Anime peminat dia global. Jadi dia boleh suka-suka buat kat mana pun. That's why anime is better. Sorry lah. Anime better tu. Kalau Jepun tu terlalu banyak benda-benda yang unik, yang banyak lagi benda orang nak persembahkan, nak pertontonkan dekat penonton, kenapa nak kena pergi keluar? Kenapa nak pergi location dekat luar? Sebab apa? Sebab diorang tak ada idea apa je dekat Jepun tu. Like, kenapa nak kena pergi Malaysia? Kenapa nak pergi Itali? Kenapa tak pergi je location-location yang orang kata hidden location lah, panggil hidden gem kat Jepun. Kenapa nak kena juga pergi dekat luar-luar ataupun explore lah rumah-rumah hantu ke dekat Jepun, like real tapi dia bentuk anime. Dekat Jepun kan banyak cerita hantu, orang bunuh diri. Cuba buat macam kat Malaysia, buat animasi pasal Highland Tower kan. Bobo boy pergi Highland Tower, ataupun Agent Ali ada mission dekat Villa Nabila ke Main City ke. Nampak episod seram. Nampak tak? Nampak? Wow, sebagai idea. Okay. Didi and Friends dekat Mimaland. Jojo, apa tu? Putri dekat castle apa? Castle Putri kat mana? Movie Putri. Ha? Dia buat dekat castle apa? Lah yang dekat Perak tu, castle. Oh, castle ya, rumah besar yang satu bilik, satu pintu tu. Oh kan, dia castle. Tak tahu nama, tak ingat. Boleh lah, korang faham. Castle. You get the point. No, nak balik pada anime.
Kalau dia cakap pasal rumah hantu kan, literally JJK tu. JJK pergi rumah hantu, pergi bangunan terbiar, lawan dengan demon, literally dia JJK. Macam dah buat. Dia buat bro. Lepas tu, anime yang famous dekat Malaysia ni adalah anime yang famous dekat Jepun dan negara-negara luar. Dekat Jepun, banyak lagi anime yang tak masuk dan tak keluar daripada pasaran dia. Oh, okay. Kelly Castle. Tadi dia cari tu. So, untuk orang Jepun, diorang dah pusing dah satu negara diorang. Diorang dah pergi Nagoya, dah pergi Osaka. Siapa? Nagoya? Dia dah pergi Osaka, Shinjuku Cheesecake, Nagoya Textile. Nagoya ke kedai kain? Nagoya Textile. Dia dah pergi dah semua tu. So, dia dah pergi dah Mount Fuji tu dia dah explore dalam anime dia. Dia dah boleh keluar. So maksudnya Jepun ni taklah terlalu kreatif sangat. Sebab walaupun dia boleh repeat benda yang sama, location yang sama, tapi situasi yang berbeza. Ya. Anime baru sampai Melaka je. Dia macam daripada KL turun ke Melaka sikit je. Faham tak? Anime. Itu je. Noob. Tapi masalahnya anime boleh create dunia. Kalau korang kata, oh anime ada better world building, tapi anime pun ada juga. Diorang pun boleh buat dunia sendiri. Diorang pun boleh buat planet sendiri. Bukan setakat location pulau, just pulau ada belah dua. Tak ada. Anime planet. Satu planet dia buat. Besar. So ada ke? Siap-siap One Piece. Siap kat pulau ni, siap pulau ni. Ada dia keluar bumi. Tak ada. Nampak? Anime sampai ke angkasa tau. Diorang punya pemikiran, cara diorang build salah satu cerita dan juga planet. Kalau kita tengok Dr. Stone ada babak dekat ISS, International Space Station. Anime ada. Lepas tu kalau tengok cerita Ada tu? Mob Psycho, ada satu babak tu diorang pergi ke dunia alien. So penat je buat. Dan itu yang famous. Macam saya cakap, itu yang famous. Anime yang tak famous, yang dah pusing-pusing alam galaksi seluruh Panca Indra. Cakrawala. Mesti ada. Mungkin contoh macam Gundam ada kot. Interplanetary punya tu, Gurren Lagann ke, I'm not sure, tak tengok semua tu, but banyak je anime-anime yang world building macam tu juga. Tapi kan nak cakap anime yang tak pergi mana-mana, duduk dalam satu bandar kat Tokyo pun better than anime. Dari segi apa better tu? Yang mana nak jawab? Hai, saya Prof. Saya nak jawab. JJK yang terbaru lah. Ini anime terbaru lah yang saya tengok. So kena cakap. JJK ni dalam Tokyo je. Semua tempat dia lawan-lawan tu. Nama pun Shibuya Arc. Nampak? So, Kenapa? Tapi dia punya intensity, dia punya skill lawan, dia punya action, dia punya music, dia punya acting, dia punya voice acting, dia punya direction, dia punya camera angle, dia punya animation of most of all. Power gila. Kalau power, kenapa dia nak drag satu location dalam 5-6 episod? It's actually 4 jam dalam dunia anime, but 20 plus episode. Like why nak drag benda tu? Sebab situasi tu terlalu complicated untuk cerita dalam 3-4 episod tak cukup. Itulah kedalaman kompleksiti cerita dalam anime yang anime belum boleh buat lagi. Sebab anime masih ditakut kita buat untuk anak-anak. Tapi JJK dah anime mostly dah pergi ke Attack on Titan, literally episod pertama, mak Eren Yeager, mak dia kena belah dua, kena makan depan mata dia. So nampak tak betapa teruknya influence anime ni? Nampak? Dia kau bayangkan Alia tu, mak Ali tu kena kokak dengan Uno depan Ali. Kau rasa benda tu bagus? Tak bagus. Nampak tak betapa teruknya pemikiran budak-budak anime yang tengok ni? Teruk tu. Bapa, benda tu tak berperi kemanusiaan. Apa value yang kau dapat daripada dia kena kokak depan anak dia? Apa value dia? Cuba komen. Tak ada. Confirm tak ada komen. Sebab apa? Sebab benda tak bagus. Apa korang memang suka tengok benda-benda tak apa-apa gogo ni, korang suka tengok So cerita dia macam ni. Grisha Yeager tu asal daripada tempat lain. Dia dah kahwin dengan orang lain. Lepas tu bini nampak? Dia pasal lain tu kahwin orang lain. Dengar bini dia jadi a Titan.
Okay, bini dia jadi Titan. So lepas tu somehow bini dia punya Titan tu boleh bergerak daripada satu tempat pergi ke rumah bini baru dia setelah beberapa tahun dan makan bini baru dia. Macam tu. So tapi ada plot twist. Kenapa mak dia kena makan? Kenapa mak Eren kena makan oleh Titan tu? Eren suruh. Apa tak? Apa dia influence betul teruk. So that level of storytelling is why anime is better than anime. Mike drop. So, tak, kita berbalik kepada soalan saya tadi. Apa value yang kau dapat daripada kena kokak tu? Apa value dia? Eren Yeager sanggup merosakkan hidup dia, merosakkan hidup keluarga dia, tapi dia dapat selamatkan humanity. Habis, apa bezanya Alia yang selamatkan Cyberaya daripada letup untuk korbankan diri dia? Apa beza dia? Kenapa kau tanya aku soalan, kau jawab lah. Apa tak lah. Lepas tu apa bezanya anime tu? Anime lagi bagus daripada anime. Anime pun buat benda tu juga. Alia sanggup korbankan diri dia. Sebab boleh, Dik. Okay, so berapa minit tu? Staff, hello? Tengok berapa minit tu. Boleh dah? 12? 16. 16? Boleh lagi 10 minit boleh. 10 minit ya? So nak cakap apa lagi? 25 kita. Bapak dia lama nak cakap apa tu? Tak tahu dah nak cakap apa. Dah lain kita okey je kan? Nak macam boleh borak panjang. Sebab dalam kita layan chat. Kan, betul juga. Jadi kita lagi nak? Dah sekejap lah. Boleh? Sekejap. Tapi phone abang nak charge lagi. Abang nak charge phone. Abang Tak apa. nak balik Tak apa. Johor. Tak apalah. So itulah dia. Apa lagi? Tak apa, teruskan lagi. Boleh lagi. Tak tahu tu. Come on, soalkan. Okay, first of Okey dah. yo. Disclaimer yo. Shout out to Abang Nick Bus Pop. Shout out. Saya suka Abang Nick. Abang Nick, you the best. Apa konteks saya ni tak faham. Abang Nick suka cakap you tu. Macam Sifudin, Sifudin dengan Roy boleh datang Mustang Con ke yo? Ada YouTuber tu macam you lah. Baru mula video lah. Tengok buat punya reaction. Faham tak? By the way korang, just nak cakap, saya Sifudin Anime tau. Okay, saya memang dah tua dan suka tengok anime sebab anime cerita dia lebih matang dan sebagainya. However, saya buat konten anime bukan sebab saya terpaksa ke apa, sebab saya memang suka anime juga. Dia macam ni tau, manusia dia perlukan balance. Okay, dia perlukan balance. Kalau kita makan pedas, kita boleh balance semula dengan makan benda yang Kromboloni tak dapat tu. Cyberjaya busuk tak ada Kromboloni. Padahal kita tak pusing cyber. Kita akan balancekan dengan minum susu ke apa supaya kurang rasa pedas. So macam itulah anime dan anime for me. Okay, anime is pedas. Okay, tengok Luffy yang ketawa, padahal backstory dia cerita pasal slavery, cerita pasal jual beli manusia, pasal jual beli manusia, pasal peperangan, pasal genocide. Semua tu ada dalam One Piece. Literally beberapa episod lepas, satu pulau hancur. Itu berlaku dalam One Piece. Tapi cerita dia tu kan, cerita tu macam agak dark, agak heavy. So kita counter balance kegelapan One Piece yang sepatutnya ceria tu dengan kehappian Boy Sorry cakap ya mate, macam tu. So benda tu penting for me. Bila dah rasa macam banyak sangat tengok happy-happy, sometimes mood tu nak pergi nak tengok yang agak dark sikit tu, yang pergi tengok JJK, Jujutsu Kaisen hari tu. Macam tu lah. So I like it both. Dua-dua suka. Tapi sebab dah terlalu ramai content creator anime terlalu ramai. So I decide untuk fokus on anime je. Padahal sebenarnya channel Sifudin ni, kalau korang tengok intro pun, still dululah intro dulu, anime. Memang suka nak cakap pasal anime, tapi anime is better lah untuk cakap macam lebih bawa positivity, banyak lebih positif lah. So itulah nak bagi tahu. Bukan benci anime tau. Kalau ada orang mungkin first time tengok kita, dia ingat aku benci anime. No bro, no. I suka lah anime. Suka. Nampak ke? So for me pula, Roy suka tengok like cerita yang gore, slasher, macam Friday at 13. Friday night. Friday at 13
Oh, yang Friday the 13th. tu lepas tu Saw, Slasher, Fear Street, lepas tu Chainsaw Massacre. Chainsaw Texas. Sorry, Chainsaw Texas Massacre. Texas Chainsaw Massacre. Texas Chainsaw Massacre, sorry. Bukan Tu Texas Chicken cerita slasher apa lagi? Ni I know what you did last summer. summer. So orang suka gila tengok cerita macam tu, dan cerita tu terlalu gore dan boleh, to be honest, boleh merosakkan minda saja. So bila tu anime ni rasa macam boy macam boy comel cute. So benda tu boleh balancekan balik. Sebab orang kata kalau waktu anime basically Kartun lah. kantor lah kan, macam budak-budak tak tengok benda yang serius. No kita orang balance macam lepas dah stress tengok cerita-cerita ganas-ganas, tengok boy pula, Ejen Ali pula, macam tu. Jari pun kadang ganas. Ya doh. Tiba-tiba ada tangan bawah katil. Tak tu. Lah macam tu. Wow. Adakah dia akan pergi lebih dark lepas ni? Apa dia? Dia nak neutralkan. Duduk je lah dalam toilet. Kata sakit perut. So Ya, man. Sekejap. Cakap sikit lagi. Korang. Okay, korang semua handsome dan cantik tau. So, korang kena cari balance tu juga Faham tak? kalau pagi dah buat dosa, malam kena buat pahala lah macam tu. Janganlah, dosa pahala tu buat dosa. Jangan buat dosa pahala je. Tapi yang lain tu kita try balance kan. Weh, korang dengar hidup kita susah tau. Macam korang mungkin sekolah lagi, korang tak tahu sangat. Tapi untuk orang yang dah bekerja ke apa, hidup kita banyak tanggungjawab, banyak benda kan. So sometimes sebab tu tengok anime je. Macam anime pun dah tak tengok dah. So hidup tu dah dark dah. Faham? Hidup dah beban dah. So balik kerja. Dia dah beban, main balu beban pula tu. Apa lagi jadi beban macam-macam, beban keluarga, beban balu. Shout out to Haziq Lokman, beban Rena. Rena beban. Lain kali blind. Jalan kita lari. Betul. Kita rasa macam anime ni adalah salah satu cara yang paling orang kata harmless untuk datangkan balik mood happy tu ke apa. So, especially sebenarnya nak cakap pasal Boy Sorry, like episode 4, 5, 6 tu so feel good tau. Dia macam ada babak yang buat kita rasa macam happy gila. Episode 6, episode 3 pun best. Tapi ada orang yang dapat tahu dia tak suka Boy Sorry sebab terlalu kebudak-budakan dan tak serius macam Boy Galaxy Mr. 1. Siapa tu? Adalah orang tu. You know but you don't know. You know but you don't know. For me, benda tu penting sebab macam saya cakap nak balancekan our life lah. So thank you anime. Thank you gila pada semua creator anime. Tak kisahlah anda mengaku anime ke tidak, tapi anda adalah anime. So thank you so much. Daripada Sifudin 32 tahun. Dan saya 23 deploy 13 tahun. Ya, man, ada review lama dah. Saya dilahirkan pada 3 Ogos 1992. Sila hadiah bulan Ogos. Tak ada hadiah, tombak muka seorang-seorang. Itulah, so itu saja video untuk kali ni. Kita orang pun cuba buat video sepadat mungkin. Mungkin kita orang kena belajar lebih lagi pasal podcast untuk how to deliver the best podcast to you guys. And yeah, I hope one day we can drink to get what you want to talk? Hello, Governor. Would you like a cup of tea? Nak tea tak? Nak tea tak? Biong. Agent Alay. Biong. Agent Alay. Biong, Agent Alay? No. Merci, le Mac. Syakhaton. Sekejap. Apa benda kita beri? Shout out to Arif Yong, Merci le Mac. Aku suka betul lah Arif Yong. Okay, so tu je daripada kita orang untuk video ni. Sebab pelik gila podcast kali ni. Pendek, padat dan sendat. Itu reality saya beli baju. Terima kasih kerana menonton sampai tahap ni. Kalau korang tengok sampai tahap ni, komen Uwah. Ya, komen Uwah ataupun komen Haris sakit perut ataupun komen Wan Ziko cool. Yeah. Kita suka dia buat tangkul tu bang, tangkul tu. Wan Ziko Hot. Wan Ziko macam baraju tu. Gitu.
Sebab dia baju merah hari ni, by the way. Dia baju merah hot, dah pakai snow cap. Snow cap. So, Baraju hot lah. and cool, yeah. I'm hot and you're cold. Okay, tak kisah. hot. Follow SBD dekat Spotify, TikTok, YouTube, dengan Instagram. Follow Reproy dekat YouTube, dengan TikTok, dengan Instagram. Dan si bertanya dekat Ajah, dekat Sophia, awak ada TikTok Shop dan juga Lazada. So itu lah dia, kau boleh follow dekat situ. Dia akan buat live dekat Shopee. Awak tak ada buat live dekat Shopee Boleh. Saya akan buat live kat Shopee, jual lemak. Wow. Nasi lemak asing. Lemak je. Lemak je. Ah, Nasi keluar- kena beli sendiri lah. Keluar dari perut. Wow. Awak betul bersyukur tau. Saya ada benda eksklusif nak tunjuk kat korang dalam video. Lepas sikit. Wah, saya pegang. Awak ada pegang? Tak ada. Saya je pegang. So kan, nampak? Saya pegang rambut si Fude, YouTuber terkenal tu. Thank you tu. For guest kita hari ni. Awak guest ke awak pepejal? Kau macam cair? Saya cecair. Sebab saya suka bawa air. Faham. Yang pemalas kan? Awak guess sebab suka tough kan? Faham. Yang cool tu kan? Faham tu. Dia berpejal. Mungkin dia oily. Bapak aku yang kena macam tu. So dia ada boy minyak. Gempa. Berpejal. Macam juga kan, ada tanah. Abang, kenapa boy gempa dah pernah kawan golem tahap 3 dekat movie 1? Nanti dia dekat lah. Jawab lah. Dia keluarkan tahap 3 sebab boleh, dek. Bang, kenapa darah akan keluar dekat bawah bintara? Sebab ada wind, dek. Ada darah. Bang, kenapa boy dark tak keluar lagi? Sebab boy rumah dia elektrik dia agak stable lah. So tak ada masalah elektrik, so dia tak dark lah. Dia keluar lampu je, cahaya je. Bila boy pyro nak keluar? Pyro keluar bila Genshin Impact ditamatkan. So Monster boleh ambil nama Pyro tu dan jadikan tahap ketiga. Kalau tidak nanti orang ingat orang tiru Genshin Impact. Ali akan kahwin dengan Elisha atau Kim? Ali akan kahwin dengan ejen kita. Bila ejen bakal nak kurus? Bila apa? Bila ejen kita bila ejen bakal nak kurus? Bila ejen bakal berhenti makan? Bila kita boleh nampak kubur Mak Ali? Boleh pergi ke kubur berdekatan Cyberraya lah, tengok sendiri. Jadi bila Uno nak kembali? Uno nak kembali, katanya dia akan buat set kad yang kedua lah, nama dia Uno 2. So nantikanlah set Uno kad yang terbaru. Kalau sebuah masa ni beli kad Uno yang biasa dulu boleh dapatkan dekat Toys R Us ada jual. Harga dalam RM40 satu set Uno deck. Bagus lah, best lah game dia. Betul ke Rizwan yang merampas dos daripada Drax? Sebenarnya Rizwan tak dapat rampas dos. Rizwan Ziko dapat. Faham. So adakah kisah percintaan 3 segi antara Drax, Uno, Drax, Dos dan juga Rizwan akan berkekalan ataupun Dos akan kahwin 2? Dia mungkin kahwin 2 sebab dos kan 2 kan. Faham. So Dos boleh pecah 2 lah. Dos ni dia macam ubat lah. So berapa dos yang boleh diambil satu sehari? 2. Okay lah. So thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Bye. Woo. No more piracy Sebarkan informasi. because we are SPD. woohoo.